Dan kita mute-kan dulu. Kita baru tengah masuk sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat kita menyambung semula hari ini. Telah kita berziarah raya over the weekend dan juga sampai hari Rabu ya. Semalam tadi pun sampai ke Kelana Jaya dalam 10 lebih malam jugalah, jauh. Ya, perjalanan daripada Kedah Darul Aman, Kedah Darul Aman. Okey, kelas ini khusus untuk berkongsi dengan rakan-rakan yang mengikuti kuliah selama setengah jam daripada 7 suku hingga 7.45, khusus dalam mengenal kalimah-kalimah yang berkaitan dengan huruf akar qaf waw lam ya, dan kita menggunakan website corpusquran.com. Okey, saya kongsikan skrin seperti biasa. Mana dia corpus? Inilah ya. Okey, kita di muka surat kedua, senarai semua kalimah-kalimah di dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada 3 huruf akar qaf waw lam ya. Qaf waw lam, dan mengambil berbagai-bagai bentuk derivatif yang dipanggilkan kata terbitan yang bersesuaian dengan ayat-ayat yang digunakan ya di dalam Al-Quran. So sini bermula dengan ayat di surah 23. Kita tengok di sini surah Al-Mu'minun ya. Surah Al-Mu'minun. So sebelum tu kalimah-kalimah yang kita telah pun bincang di dalam muka surat yang pertama ya. Sekarang ni kita muka surat kedua ya. So muka surat kedua ni ada 42 kes ya. Dalam muka surat pertama 50. So jumlah dia 92, mana muka surat kedua ni ada 51 hingga 92, tu ada 42 kalimah yang digunakan, dan kita telah pun berkongsikan sehingga kepada surah yang ke-41 ya. 41 ialah surah Fussilat. Fussilat ya. 41 sudah. 42 kita tengok 46 ya. 46 ialah surah Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf rasanya kita sudah bincangkan minggu lepas. So kita masuk ke 47 ya. 47 adalah surah apa? Surah 47 surah Muhammad lah ya. Sepatutnya kita mengenali surah Muhammad 47. 47 ada 2 kalimah, 2 kes, dalam itu masuk 49. Yang 49 yang surah Al-Hujurat ya. Okey, tengok surah Muhammad dulu 47. Sudah pun ya. Ta'atun wa qaulun ma'rufun. So kalimahnya adalah qaulun dalam bentuk yang marfu' nakirah. Marfu' nakirah, dan waw ni adalah dipanggil waw atifah. Waw
yang menambah dan menyelaras, ya. Yang menambah item dalam ayat tu dan juga dia selaraskan sekali. So kalau kita tengok sini, ya, apa yang dia tambah ialah qaulun. Ditambah kepada apa? Tambah kepada ta'atun. So terdapat dua item sekarang, ya. Kalau ta'atun, item yang pertama, perkara yang pertama, kemudian ayat tu disambungkan lagi dengan qaulun, iaitu percakapan, menjadi tambahan kepada ta'atun, ya. So bila tambahan qaulun tu dipanggilkan ma'tufun ataupun ma'tuf, dia adalah tambahan, perkara yang ditambah di dalam ayat tu dan dia tambahkan kepada ta'atun. So ta'atun ni dipanggilkan ma'tuf ilaih, ma'tufun ilaih, bermakna apa? Qaulun ni telah ditambahkan kepada ta'atun. Jadi lepas tu ilaihi kepadanya lah. Jadilah dia ma'tufun ilaihi, yang qaulun adalah ma'tuf. Kemudian ma'rufun, jangan kita keliru, ya. Ma'rufun bukannya tambahan. Bukannya tambahan. Tambahan ialah qaulun. So ma'tuf dia ialah qaulun. So apakah ma'ruf? Ma'rufun ni ialah penerangan kepada qaulun. So qaulun yang ditambah tadi, Allah nak menerangkan rupa dia macam mana. Rupa dia, sifat dia macam mana. Sifat dia ialah ma'rufun. So bermakna ma'rufun ni adalah isim sifat kepada qaulun, yang asalnya qaulun tadi adalah ma'tuf kepada ta'atun. Itu structure, ya. Pembentukan ayat dengan kalimah-kalimah yang diguna di dalam ayat itu. Jadi bermakna ada dua item. Pertamanya ta'atun, ketaatan. Yang keduanya ialah qaulun ma'rufun. So bila dah ada isim sifat tu, kita baca dia sekali, ya. Qaulun ma'rufun. Di mana ma'rufun ni kita lihat dia mengikut ciri-ciri qaulun ni dalam beberapa aspek, ya. Iaitu aspek nakirah dia dengan bertanwin qaulun jadi ma'rufun. Dia kena juga tanwin dhammah. Kemudian jantina dia qaulun adalah kalimah yang muzakkar, jadi ma'rufun kenalah muzakkar juga, ya. Kemudian qaulun bilangan dia singular, jadi ma'rufun pun kenalah singular. Dan akhir sekali qaulun mengambil lam tu mengambil baris dhammah, bermakna i'rabnya adalah marfu', ya, marfu'. Jadi isim sifatnya juga adalah marfu', ya. So jadi ma'rufun adalah isim sifat, qaulun adalah mausufnya, ya. So pertalian di antara qaulun ma'rufun tu kita panggilkan as-sifah wal mausuf, ya. As-sifah wal mausuf. As-sifah tu maknanya satu isim sifat dengan mausufnya qaulun. Okey, sebagai ulang kaji, ya. Okey, dan kita sambung dengan yang ni juga ayat surah 47, itu surah Muhammad ayat ke-30. Ya, tadi ayat 21, sekarang ayat ke-30. So kalimahnya ialah al-qawli. Al-qawli, ya. Yang ni sebenarnya adalah hamzah wasal, ya, bukannya alif. Sebenarnya hamzah wasal. So kita lihat sekarang ni adanya alif lam ta'rifah, bermakna kalimah ni adalah kalimah isim ma'rifah. Kalimah definite
set a definite word. Ya. Definite bermakna kita boleh tahu yang manakah perkataan itu. Ya. Dia bukannya umum. Umum ni kita tak kenal pasti lagi yang mana satu. Yang ini kita boleh mengetahui. Ya. So dalam konteks ayat tu bermakna percakapan itu, ya, Allah boleh beritahu kita, ya, ataupun daripada pembacaan ayat kita tahu apa percakapan mana yang dimasukkan oleh Allah di dalam ayat itu. Itulah dipanggil isim ma'rifah. Kemudian lam mengambil baris bawah bermakna dia al-qawli ni mengambil i'rab yang majrur. Ya. So kenapa dia majrur kat sini? Ya, so banyak sebab sesuatu kalimah kata nama tu boleh jadi majrur, ya, boleh menjadi majrur dalam beberapa kaedah. Dia boleh majrur kalau dalam konteks jar wa majrur. Dia boleh menjadi majrur kalau dia mudhafun ilaih. Dia boleh menjadi majrur kalau dalam konteks isim sifat dengan syarat mausulnya adalah kalimah yang majrur, jadi isim sifat dia boleh jadi majrur. Ya, so ini beberapa kaedah yang menyebabkan sesuatu kata nama itu boleh menjadi mengambil i'rab yang majrur. Okey, ucapkan selamat datang semula kembali kepada rakan-rakan kita yang baru menyertai. Ya, menyertai kita sekarang ni meneruskan perkongsian sahaja, ya, dengan apa yang kita telah lakukan sebelum ni, ya. So, jadi bermakna al-qawli ni bukannya dalam konteks jar wa majrur sebab tidak ada tidak ada kalimah jar sebelumnya, ya. Dia bukannya isim ma'rifah kerana tidak ada mausul. Bukan mausul pula. Mausufnya tidak ada sebelumnya, ya. So bermakna dia ni adalah dalam konteks apa? Idhafah. Ya. So di manakah kita tahu idhafah? Daripada inilah. Lahni ini adalah mudhafnya, al-qawli adalah mudhafun ilaih. Ya. So apakah cluenya yang kita nak mengenal dia idhafah? Lahni ni mudhaf ni tidak bertanwin, ya. Nun ni satu baris saja. Itu adalah buktinya yang dia adalah kata nama dan dia adalah mudhaf. Apakah mudhaf? Mudhaf ialah kata nama yang pertama dalam pertalian idhafah yang bersandar, ya. Mudhaf maknanya yang bersandar. Dia bersandar kepada kalimah selepasnya. Sandaran. Jadi idhafah tu bermakna sandaran. Kadang-kadang idhafah juga mengambil bentuk kepunyaan, possessive, ya, possessive relationship. Okey, kalau bahasa Inggeris bila kita memberi makna idhafah, ya, biasanya dia ada of. Apa maksud dia off? Ialah kalimah yang pertama ni off kalimah yang kedua. So kadang-kadang bahasa Inggeris boleh membantu kita, ya. Bila dia memberi makna apa dalam konteks off tu, itu idhafah lah. Tapi untuk Melayu kadang kita tak apa nampak, ya, dia punya clue tu, melainkan kita memahami konteks dan struktur ayat tu, ya. Dan daripada bahasa Arab kita boleh melihat tanda-tanda dia. Nun ni tidak bertanwin dan lahni ni tidak ada alif lam ta'rifah, ya. Sebelum lam ni tak ada alif lam ta'rifah. Itu dua tanda
yang menunjukkan dia adalah mudhaf. Jadi bila dia mudhaf, jadi yang ni adalah mudhafun ilaih. So tanda yang ketiga ialah apa? Kalimah selepas mudhaf ni dia akan mengambil i'rab yang majrur. Lam beribaw itu ada 3 tanda, itu cukup untuk kita mengenal ya. Ya, pertalian di antara lahni dengan qauli ini adalah idhafah. Dan tanda yang keempat ialah kedua-duanya adalah kata nama ya. So macam mana kita nak mengenal dua-dua ni kata nama? Boleh ke daripada sini? Boleh ya, iaitu apa? Lahni ni dia mengambil non beribawa majrur, mana itu kata nama lah ya. Sebab kalimah fi'lun dengan kalimah harfun dia tidak mengambil baribawa. So definitely bila kita jumpa je, lihat je kalimah tu mengambil baris bawah hujungnya, sama ada bertanwin ataupun tidak bertanwin, dia adalah kalimah kata nama ya, kalimah ismun. Ya, yang ni ada 2 tanda jelas ya, nak mengatakan dia adalah kata nama. Pertama, dia ada alif lam ta'rifah, itu adalah hanya berlaku kepada ismun sahaja, kata nama ya. So definitely nampak saja tanda tu kita tahulah dia adalah kata nama. Yang tanda keduanya ialah lam tu berbaris bawah, bermakna dia mengambil i'rab yang majrur, itu pun tanda kepada kata nama iaitu ismun. Cukup ya bila kita mengenal kalimah sebenarnya daripada penulisan dia dan tanda-tanda dia dan huruf-huruf yang digunakan boleh membantu kita ya mengenal dan menentukan status kepada tiap-tiap ya kalimah itu, insya-Allah. Okey. So bila kita ada pertalian idhafah ya, kita kena baca dia sekali. Jangan baca putuskan di antara dua tu ya, sebab dia bersandaran. Dia tak boleh stand alone ya. Lahni tak boleh stand alone. Al-qauli ni tidak boleh stand alone ya. Maknanya stand alone tu maksudnya dia dibaca sendiri saja, dia tak kemas ya. So dia kena baca apa? Lahnil qauli sekali ya. Lahnil qauli sebab dia adalah idhafah. Ya. Kenapa non ni baris bawah, tidak baris atas dan tidak baris hadapan? Kerana ada kalimah harfun jar fi sebelumnya. So fi lahni adalah jar wa majrur. So pertalian di antara fi dengan lahni adalah jar wa majrur ya, yang diisbatkan oleh harfun jar fi ya. Fi ni maknanya dalam, fi bermakna juga pada, fi kadang-kadang bermakna juga atas ya, mengikut konteks masing-masing ya. Di sini mungkin lebih sesuai pada ataupun dari ya. Dari bukan sama dengan min tu ya, min tu dari juga, tapi kadang-kadang dalam konteks tu fi ni memainkan peranan sebab untuk membentuk ayat Melayu menggunakan dari ya. Tapi Arab tak gunakan dari ya, dia tak gunakan min lahnil qauli, dia gunakan fi. Fi adalah sesuai, bukannya min. Tetapi Melayu kalau kita gunakan fi, kita tak boleh menterjemahkan sebagai dalam ya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qauli ya. Kita terjemahkan sebagai dari ya, dari lebih tepat daripada dalam ataupun pada. So fi ini dia satu harfun jar yang fleksibel ya, dari penggunaan konteksnya. Okey, so apa yang dimasukkan dalam ayat ni ialah wala ta'rifannahum, wala ta'rifannahum. Apakah kata pokoknya ya? Kata pokoknya kita lihat daripada sini ya, ta'rif
Ini dia. Kata pokoknya ta, ain, ra, fa. Ni itulah kata pokoknya yang dibangunkan daripada 3 huruf akarnya. Apa 3 huruf akarnya? Ain, ra dengan fa. Ni dia. Inilah kata akar dia. Ain, ra, fa. Sudah dibentukkan dalam bentuk ini, iaitu menjadi wala ta'rifan nahum. Mungkin bagus juga untuk mula mengenal mengenal kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran ini satu kalimah tuan-tuan. Wala ta'rifan nahum ni adalah satu kalimah. Tetapi canggihnya kalimah ni digabungkan daripada beberapa kalimah. Cuba kita lihat dalam komponen ini berapa kalimah sebenarnya yang terbabit, yang terlibat di dalam pembentukan wala ta'rifan nahu. Okey, pertamanya waw ni satu kalimah, by itself satu kalimah yang dicantumkan untuk membentuk satu kalimah wala ta'rifan nahu. So waw by itself sudah adalah satu kalimah, kalimah harfun. Waw adalah kalimah partikel. So waw ni bergantung kepada ayat ni dengan ayat sebelumnya. Dia boleh jadi waw ataf ataupun waw atifah. Kalau ataf maknanya dia menyambung cerita sahaja, ataupun memulakan satu cerita. Kalau dia waw atifah, maknanya dia nak menambah cerita ni kepada cerita dalam ayat ataupun perenggan ayat sebelumnya. Itulah dipanggil waw atifah ataupun waw ataf. Waw ataf tu kalau dia menyambung saja, kita panggil dia waw istinafiyah. Waw istinafiyah. Okey. Lam ni, tuan-tuan dan puan-puan, pun satu kalimah. By itself adalah satu kalimah. Dia adalah kalimah partikel juga, kalimah harfun. Dan kita gelar dia harfun taukid. Ta, waw, kaf, ya, dal. Taukidun. Harfun taukid. Harfun penekanan. Itu dia. Particle of emphasis, lam, bermakna pasti ataupun sesungguhnya, ataupun kadang-kadang juga digunakan sebagai benar-benar, mengikut konteks yang mana yang lebih tepat. Dari segi makna dia tidak jauh bezalah, tapi kita biasanya akan menterjemahkan kepada makna yang paling tepat. Bila kita baca semula nanti kita akan tahu. Jadi waw adalah dan, la adalah pasti. Okey, itu satu kalimah. Okey, lepas tu ta'rifa ni sebenarnya satu kalimah juga. Ta'rif. Ta'rif adalah satu kalimah juga. Iaitu kalimah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ini adalah wazan satu. Bila ta ni baris atas, kita tahu dia adalah mengambil bentuk wazan satu. Fi'il mudhari' wazan satu. Ta'rifah. Kemudian ditambahkan nun. Nun yang bertasydid itu dipanggilkan nun taukid. So nun taukid adalah satu kalimah also. By itself is also a kalimah. Satu perkataan. Satu huruf, satu perkataan. Seperti waw, satu huruf, satu perkataan. Lam, satu huruf, satu perkataan. Nun, satu huruf, satu perkataan. So bermakna sekarang sudah ada berapa? 1, 2, 3 kalimah, 4 kalimah, dan akhir sekali ialah hum. Satu kalimah juga. Hum ni adalah objek dia, objeknya kepada fi'il mudhari' ta'rifa tu
ya, dan bila nak di-emphasizekan dia menjadi ta'rifanna. Ya, ta'rifanna, ya, maknanya pasti, memang, betul-betul. Ya. So combination lam taukid dengan non taukid memberi erti satu kepastian, satu perkara yang pasti berlaku. Itu dia penggunaan lam taukid dengan non taukid, ya. So walita'rifannahum, ya, waw ni bermakna dia dan, lam ni pasti, combine dengan non sekali dia bermakna pasti. Ya, tak payah dua kali terjemah di dalam kalimah ni, ya. Terdapat dua taukid, tak payah sebut dua kali. Ya, jangan sebut dan pasti. Ta'rifah maknanya kamu mengenal, ya. Lepas tu pasti sekali lagi tak perlu, ya, sekali saja cukup. Ya, dan pasti kamu, ya, mengenal mereka. Hum tu ialah objeknya, iaitu mereka. Bila dia objek, dia mestilah mengambil i'rab yang mansub, ya. Mengambil i'rab yang mansub, ya. Okey. Itulah kalimah wala ta'rifannahum. Jadi bila kita sudah mengenal ni, kita tahu makna dan kita boleh menterjemahnya sebab kita mengetahui komponen-komponennya. Ya, setiap kalimah pun kita kenal. Jadi kita boleh menterjemahkannya, ya. Waw adalah dan, lam adalah pasti, ta'rifah adalah mengenal, sekali lah dengan non teruslah, ta'rifanna adalah kamu, ya, mengenal, hum adalah mereka. Jadi dan pasti kamu mengenal mereka, fi, ya, fi. Okey, katakanlah saya gunakan terjemahan dalam, apa yang berlaku, ya. Dan pasti kamu mengenal mereka dalam. Lahni ni ialah tonasi, cara bercakap, ya, logat dia, dialek dia, tinggi rendahnya, percakapan dia, suara dia tu, itu dia panggilkan lahnin, ya. Asal dia lahnin, tetapi sebab dia mudhaf, dia jadi lahni. Jadi dalam tonasi tonasi apa? Dia mudhaf, dia mesti ada kalimah yang diperlukan. Sebab tu dia menjadi mudhaf idhafah, ya. Dia kena sandar kepada kalimah, ya. Tonasi ataupun bunyi, ya, bunyi percakapan. Ya, bunyi percakapan, tonasi percakapan. Ya. So dia dibacakan sekali, ya. Apa yang dimaksudkan cara bunyi percakapan? Ialah kalau kat Malaysia ni, kalau orang Cina cakap Cina, kita tahulah dia orang Cina. Ya, kamu akan mengenal mereka tu sebagai Chinese sebab dia speak Mandarin. Itu dimasukkan lahni, ya. Lahnil qauli, ya. Kalau orang putih cakap orang putih. Tapi masalahnya orang lain pun cakap orang putih, ya. Tapi tonasi dia berbeza. Orang Cina cakap orang putih sedikit berbeza dengan orang Melayu cakap orang putih. Orang India cakap orang putih dan orang putih cakap orang putih. Lahni itu berbeza, ya. Lahnun, asal dia ialah lahnun, ya. So kalau saya terjemahkan sebagai P, dia tidak berapa tepat, tak berapa sesuai, ya. Dan kamu mengenal mereka dalam tonasi percakapan mereka, dalam dialek mereka sebagai contoh, ya. Tak berapa tepat. So dari lebih tepatlah, ya. Walaupun fi ni asalnya dalam ataupun pada, tapi dalam konteks ni kita boleh terjemahkan sebagai dari, ya. Dari percakapan mereka tu kita tahu siapa dia. Itu masuk ayat tu. So kalau kita nak mencerita pun kita akan menggunakan penerangan dari, bukannya dalam, ya. So saya ulang sekali lagi. Dan, ya, pasti ta'rifanna ialah kamu mengenal
mereka dari dialek mereka ataupun dari tonasi percakapan. Percakapan itu maksudnya percakapan mereka lah. Itu dimasukkan ayat ni ya. Okey. So kita apa bincang secara detail ya supaya tuan-tuan pelan-pelan boleh mengenal ya kalimah-kalimah yang digunakan dan ayat-ayat itu, dan tuan-tuan boleh menterjemahkan kalimah-kalimah serta dengan ayat-ayat itu sekali, insya-Allah, untuk kita jadikan panduan ya dalam pembelajaran Al-Quran kita dan memahami apa yang Allah nak sampaikan kepada kita ya. So nak memahami konteks ayat tu, itu kita kena pergi bahagian tafsir lah ya. Bila tafsir tu kita akan kaitkan ayat ni dengan ayat-ayat sebelumnya dan juga ayat-ayat yang selepasnya ya. Dan kita akan lihat apakah konteks dia ya secara keseluruhan. Itu kita masuk dalam bahagian tafsirnya, insya-Allah ya. So sudah 7.46 kita sudahi kuliah kita untuk pagi ini. Kita dah cover 2 surah ni, surah 47 ialah surah Muhammad, 1 ayat 21 tadi dan 1 ayat 30. Sedikit ulangan kepada 21 tu kalau ada tuan-tuan yang terlepas ya kuliah sebelum tu yang kita buat pada minggu lepas hari Jumaat ya, dan hari ini kita tambah 1 saja ya, cukup untuk setengah jam ya. Setengah jam sebenarnya waktu yang pendek ya yang kita boleh kongsikan untuk 1 ayat ni saja. Kalau kita nak melihat keseluruhan ayat tu, apa kita buat? Kita tekan di sini ya, yang ada hyperlink ni, ada garis bawah ni, mana hyperlink, bawa ke ni, tekan di sini. So kita akan ni dia ayat yang sebenarnya lah. Tadi bermakna tadi adalah sebahagian saja ayatnya, iaitu perenggan yang kedua ni ya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawli. Itu dia yang dipaparkan dalam senarai tadi. Tetapi itu sebenarnya adalah sebahagian daripada ayat 30 ni yang bermula dengan walau nasya ya, walau nasya ula arainakahum fala araftahum bisimahum. Itu bermula dengan tu, kemudian baru sambunglah wala ta'rifannahum fi lahnil qawli wallahu ya'lamu a'malakum. Itu keseluruhan ayat ya. So bila kita nak memaham perenggan tadi, kita akan fahamkannya dalam konteks keseluruhan ayat ni ya. So kalau kita nak faham secara keseluruhan dan kita akan lihat ayat-ayat yang sebelumnya dan juga ayat-ayat selepasnya, barulah kita memahami ya sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan kepada kita. Untuk kali ini kita sudah di sini dan kita akan sambung besok pagi Jumaat seperti biasa ya, 7.15 hingga 7.45. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.